بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan kerahmatannya kepada kita bersama. Dalam ayat yang terakhir yang dibacakan oleh imam tadi dalam suratul Insan, pada setiap minggu kita akan dengar ayat tu. Allah berfirman, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan siapa-siapa yang dia kehendaki di bawah rahmatnya. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah masukkan kami dalam galangan mereka. Mereka yang sentiasa dilimpahkan dengan kerahmatan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut rahmah, rahmah hanya makna limpahan kasih sayang. Kerana sifat Allah itu penuh dengan kasih sayang. Dan mesej yang dibawa oleh Nabi juga adalah agama yang kasih sayang. Maka kita sentiasa minta pada Allah, Allahumma rahamna, ya Allah kasihanilah kami, rahmatilah kami, dan masukkan kami ke dalam kalangan orang yang sentiasa dirahmati. Jadi mukminin sekalian, pagi ini insya-Allah mari kita tengok beberapa potong hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan adab at-ta'amul ma'an nas. Hadis-hadis yang berkaitan dengan kaedah adab interaksi kita dengan kehidupan. Tajuk pada pagi ini berkaitan dengan fi adabil libas waz zina. Hadis-hadis berkaitan dengan adab pakaian dan perhiasan. Dalam kaedah Islam ni dia ada tata cara dia. Macam mana yang agama minta, macam mana yang Nabi sarankan dalam kita berpenampilan, dalam kita berpakaian, dalam kita menggunakan perhiasan-perhiasan. Adakah dia ada pakaian khusus ataupun dia ada baju-baju tertentu yang disuruh? Kita tengok hadis yang akan disebut oleh baginda Nabi. Hadis yang pertama riwayat dari Amr ibn As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kulu washrabu watasaddaqu walbasu fi ghairi makhilatin wala sarafin, inna Allah yuhibbu an tura ni'matuhu ala 'abdihi. Hadisun hasan rawahu Ahmad fi musnadih. Hadis yang kedua riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allah thawba madhallatin yawmal qiyamah. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis yang ketiga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Hadis sahih rawahu Muslim. Jadi ada tiga hadis
dalam tajuk berkaitan dengan berpakaian dan berperhiasan ini. Yang pertama, riwayat dari sahabat yang bernama Amr ibn As radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang cukup terkenal, Amr bin Al-As. Kita sebut Amr bin Al-As. Kalau sebutan yang lebih tepatnya adalah Amr. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, pahlawan hebat. Walaupun dia masuk Islam agak lewat pada tahun yang ke-7 Hijrah, tetapi itu tidak menghalang dia daripada menjadi salah seorang dari sahabat hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan seluruh baki kehidupannya untuk memperjuangkan agama. Seperti mana tempoh hampir 20 tahun Amr ibn As menjadi musuh Nabi, bila dia masuk Islam, dia gunakan segala saki baki kehidupannya untuk tembus semula kesilapan-kesilapannya. Amr ibn As bila dia datang depan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk Islam, dan Nabi tengok kehadiran dia, dia masuk Islam serentak dengan Khalid bin Al-Walid dan juga Uthman ibn Talha, 3 orang sekawan. Bila dia sampai depan Nabi, Nabi tahu dah dia ni mai dengan tujuan yang baik. Maka Nabi alu-alukan kedatangan dia. Bila dia duduk depan Nabi, dia kata kepada Nabi, "Ya Muhammad, ashtarid." Wahai Muhammad, aku nak letak satu syarat. Dia nak masuk Islam, tapi dia letak syarat. Nabi tanya, "Wa madza tashtarid?" Apa syarat yang kamu letakkan ini? Kamu main ni tujuan apa? Apa letak syarat ni? Maka dia kata, aku nak letak syarat, kalau aku mengucap 2 kalimah syahadah hari ini, boleh dah hapuskan segala kesilapan dan kesalahan aku sebelumnya. Maka Nabi kata, "Wahai Amr, tidakkah kamu tahu dengan Islamnya hari ini, maka dia akan menghapuskan segala kesilapan dan kesalahan kamu yang lampau." Maka Amr ibn As, dia mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bermula dari saat itu dia menjadi watak penting dan diberikan tugas-tugas kepada dia, khususnya dalam bidang-bidang kepahlawanan, dalam bidang-bidang peperangan, kerana memang terkenal Amr ibn As sebagai dahiyatul Arab, seorang pahlawan, seorang tokoh yang sangat cerdik. Dia bukan takat pandai di medan perang, tapi dia seorang tokoh intelektual. Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dia riwayatkan hadis. Kata Amr ibn As bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makanlah, minumlah, bersedekahlah, pakailah pakaian." Tapi kita buat benda-benda dalam aktiviti harian ni, nak makan, minum, sedekah, kalau ada lebih, pakai pakaian, tapi dengan satu kaitan, dengan satu syarat. Nabi kata, pakailah pakaian tanpa berbangga diri dan berlebih-lebihan. Buat tadi semua ni, makan, minum, kehidupan, urus rumah, termasuk pakai pakaian ni, boleh, silakan. Tapi ingat, tanpa berbangga diri. Buat ghayra mahilatin. Jangan berbangga diri dan jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai dia panggil terlebih. Pakai, tapi pakaian yang melebih-lebih, pakaian yang semata-mata nak tunjulkan diri, dengan nak berbangga-bangga supaya orang akan puji dia, supaya orang akan tengok dia. Itu salah. Jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah suka apabila hambanya menzahirkan nikmat yang diberikan ke atas mereka. Adapun berpakaian dan tunjukkan pakai pakaian cantik, adakah salah? Berdasarkan teks hadis itu tak salah. Bahkan itu diharuskan. Sebab Allah suka untuk kita tampilkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Tetapi pakai pakaian yang dilarang, yang maksud apa? Lebih-lebih, melampau. Benda itu tak perlu pun, tapi dia melampau-lampau. Untuk menunjulkan diri, untuk berbangga diri dan sebagainya, maka kaedah umumnya itu termasuk dalam benda-benda yang dilarang. Hadis yang kedua, riwayat dari seorang sahabat nama dia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, yang tidak perlu untuk diperkenalkan dengan panjang lebar. Anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, tidak aku dapati di atas dunia ni orang yang lebih dekat kehidupannya dengan Nabi melainkan Abdullah ibn Umar. Kerana dia selalu tiru Nabi. Dia ni orang yang kalau boleh nak tiru Nabi 100% dalam bentuk kehidupan. Walaupun benda tu Nabi tak suruh pun.
tapi dia akan cuba buat. Sampaikan tang mana Nabi pernah jalan, dia akan lalu. Tang mana Nabi pernah berhenti, dia akan berhenti. Tang mana Nabi pernah senyum, dia akan senyum. Tang mana dia akan buat semua tu. Kerana dia tidak oleh Nabi. Dia cuba nak ikut kehidupan Nabi 100%. Maka Aisyah kata, aku tak pernah jumpa orang yang lebih hampir kehidupannya seperti Nabi, melainkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibn Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memakai pakaian kemasyhuran di dunia, pakaian kemasyhuran, pakaian yang menonjolkan diri dia sampai orang tu kata, wah, orang akan kagum dengan dia sebab pakaiannya, maka Allah akan memakainya pakaian kehinaan di hari kiamat. Dia pakai pakaian bukan tujuan untuk ikut arahan Allah, tampilkan diri, tutup aurat dan sebagainya, tapi dia keluar daripada perkara tersebut, dia pakai dengan tujuan berbangga diri. Maka Allah akan pakaikan pakaian yang akan menghinakan dia pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat dari Imam Ahmad. Hadis yang ketiga, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang lagi sahabat yang rasanya semua orang kenal dia. Kalau tak kenal secara terperinci, sekurang-kurangnya kita kerap dengar nama dia. Kerana dia merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua jenis penduduk neraka, penghuni neraka, yang keduanya belum pernah aku lihat. Nabi katakan dua jenis manusia yang mereka ni ahli neraka. Siapa? Yang pertama, mereka yang pertama adalah kaum yang memiliki cambuk seperti ekor lembu yang dipergunakan untuk memukul orang. Kelompok pertama dalam neraka ni Nabi kata apa? Orang yang atas dunia dulu diberikan sedikit kekuasaan, dan dengan kekuasaan tu dia menzalimi orang. Ini kelompok pertama yang akan masuk dalam neraka, yang aku tak lihat lagi mereka ni, kata Nabi. Manakala golongan yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Golongan kedua yang akan masuk neraka, para wanita yang berlenggang-lenggok dalam pergerakan mereka, sehingga menarik perhatian orang lain kepada mereka. Rambut mereka diikat tinggi seperti bonggol unta. Wanita-wanita seperti ini tidak dapat masuk syurga, bahkan tidak dapat mencium baunya, sedangkan bau syurga itu dapat dicium dari jarak yang sangat jauh. Hadis sahih riwayat dari Imam Muslim. Dikata golongan kedua apa? Wanisaun kasiyatun ariyah. Golongan wanita yang secara zahirnya berpakaian, tetapi hakikatnya bertelanjang. Pakai itu pakai, tapi ariyah, pakai yang seolah-olah tak ada apa. Orang yang macam ni Nabi kata akan masuk dalam api neraka Allah wal-'iyazubillah. Bahkan mereka tak akan dapat bau syurga, sedangkan bau syurga itu boleh dihidu daripada jarak yang begitu jauh. Jadi tiga hadis yang kita baca ni, dua riwayat dari Imam Ahmad, satu dari Imam Muslim, menceritakan tentang adab dalam kita berpenampilan, berpakaian dan juga berperhiasan. Dari sudut hukum, memakai pakaian hukum ni, hukum pakai pakaian ni apa? Dia tertakluk kepada hukum yang 5. Ada ketika kita pakai pakaian ni hukumnya jatuh wajib untuk tutup aurat. Ada ketikanya hukumnya jadi sunat. Ada ketika hukumnya jadi harus. Ada ketika makruh dan ada ketikanya haram. Maknanya hukum memakai pakaian dia bergantung kepada situasi, keadaan dan tempat-tempat tertentu, bergantung kepada 5 hukum tadi. Pakaian adalah nikmat Allah yang dikurniakan kepada hamba-Nya supaya mereka menutup aurat dan memperindahkan diri mereka dengannya. Jadi pakaian-pakaian yang disuruhkan ini, konsep dan asasnya ialah bertujuan untuk apa? Manusia jaga kehormatan diri. Jaga kehormatan diri, tutup aurat, batas-batas aurat, dan juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia punya maqasid asal daripada berpakaian. Terdapat beberapa adab berpakaian yang boleh diamalkan. Antara adab berpakaian ini adalah tidak menyerupai orang-orang kafir
dan jantina yang berlawanan. Kaedah umumnya dalam adab pakaian apa? Pakaian yang tidak menyerupai pakaian orang kafir. Kalau pakaian itu memang pakaian agama, pakaian itu pakaian yang menunjukkan syiar agama tertentu, imej agama tertentu, maka kita tak boleh nak tengok. Tapi kalau pakaian itu bukan pakaian agama, tapi pakaian budaya, pakaian tradisi satu-satu kaum, kita kaum lain nak pakai tak ada masalah. Agama tak pernah bataskan kena pakai macam ni saja. Konsep umum dalam agama ialah pakai pakaian yang menutup aurat. Tapi kalau pakaian itu pakaian yang berbentuk keagamaan, tiru pakaian-pakaian Yahudi contohnya, yang memang dikhususkan untuk orang lebar, yang tu yang tak boleh. Ataupun pakaian yang berlawanan jantina. Pakaian tu pakaian orang lelaki, tapi orang perempuan pergi pakai, itu tak boleh. Ataupun pakaian tu pakaian khusus untuk orang perempuan, orang lelaki pergi pakai pula, yang tu juga tak dibolehkan. Bahkan dia termasuk dalam perbuatan yang haram. Ini kerana perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilaknat, iaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaedah umum yang pertama, kita boleh pakai apa saja pakaian, yang penting konsepnya ialah menutup aurat, dan selagi mana pakaian itu bukan pakaian khusus kepada agama tertentu ataupun pakaian yang berlawanan jantina. Yang kedua, antara adab juga dalam kita berpakaian ialah kita membaca doa. Bila nak pakai ini baca doa. Dalam hadis diriwayatkan banyak doa-doa. Antara doa pakai baju, alhamdulillahillazi kasani hadha as-sawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa pakai baju. Ya, doa pakai pakaian, pakai baju lah. Biasa tak nampak nak ni. Tapi doa pakai baju ni Nabi sebut alhamdulillahillazi kasani hadha as-sawb. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang memakaikan kepadaku pakaian. Mana kita puji Allah sebab dengan anugerah Allah kita boleh pakai baju kita ni. Wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Pakaian ini, memakaikan pakaian ini dan merezekikan kepada aku dengan mudah. Jadi kita syukur pada Allah. Bahasa mudahnya doa-doa ni berbentuk memulangkan kesyukuran pada Allah. Alhamdulillah, itu doa lah. Dalam hadis lain disebut doa membuka pakaian. Doa pakai pakaian jadi panjang. Alhamdulillahillazi kasani hadha as-sawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Mungkin ambil masa sikit kalau kita nak hafal. Tapi doa buka pakaian semua orang boleh buat. Tinggal buat atau tidak saja. Apa doa buka pakaian? Dalam hadis disebut doa membuka pakaian ialah bismillah. Ni kalau tak buat juga tak tahu. Doa buka pakaian ni tak perlu ambil masa untuk apa? Bismillah. Sangat pendek. Sekali balik kita praktik terus. Kita praktik terus tu. Untuk pakai tu mungkin nak kena apa sikit ambil masa. Tapi untuk buka dalam sebuah hadis disebut hanya membaca bismillah. Kemudian dalam hadis tadi juga disebut apa Nabi suruh? Bersedekah. Bersedekah. Dalam konteks pakaian, apa yang boleh kita faham ialah kadang-kadang pakaian kita ni kita ada pakaian yang tak pakai dah. Pakaian tu pakai kita beli-beli mungkin saiz tak kena ke, mungkin dah agak lama sikit kita, tapi elok. Maka dituntut juga, digalakkan untuk kita bersedekah. Sedekah dengan pakaian ni termasuk dalam tuntutan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada orang yang memerlukan lebih dari kita. Memerlukan, maka kita berilah apa yang kita ada. Apa yang kita ada. Kadang-kadang orang buat macam ni sekarang ni tengah dijalankan kempen. Saya duk baca tadi, orang buat kempen untuk beri sumbangan pakaian sejuk. Pokok ada pakaian sejuk selimut tebal kepada mangsa-mangsa yang terlibat masa pelarian dan sebagainya, yang mereka akan berhadapan dengan konflik musim sejuk tak lama lagi. Dan musim sejuk pada tahun ini dijangka adalah musim sejuk yang paling kritikal dalam sejarah sepanjang beberapa puluh tahun ini. Jadi kalau ada pakaian ini kita bagi, kerana dia sebahagian dari tuntutan. Kadang-kadang kita punya pakaian ni, sebab tu kalau kita baca kisah para salafun salih, kita nak banding dengan kita jawab. Kita punya pakaian
Kalau kita pakai sehari berapa pasang pusin sebulan pun tak habis, banyak. Tapi para salafun salih, kehidupan mereka luar biasa. Umar bin Abdul Aziz, macam mana diriwayatkan, diceritakan, dia pernah tak keluar satu hari dalam tempoh satu minggu, sehari tak keluar. Orang pergi komplain, lalu dia bagi tahu kepada rakyat dia sebab apa dia tak keluar. Kerana hari itu dia gunakan untuk basuh pakaian dia, dan pakaian dia tak ada dah. Kalau dia tak keluar juga tak ada baju, dia tunggu untuk basuh baju. Demikian kehidupan para salafun salih. Kita bukan kata sampai tak boleh ada baju dan pakaian, tapi kadang-kadang kita terlalu melampau dan kita terlalu melebih-lebih. Maka ambil benda itu sebagai satu peringatan kepada kita bersama. Yang kedua, pengajaran dari hadis yang boleh kita ambil ialah cara berpakaian seharusnya menepati kebiasaan setempat. Terdapat beberapa jenis pakaian setempat, kebiasaan sesuatu negeri, kebiasaan sesuatu kaum. Itu kena raikan, kena ambil perhatian, dan jangan kita buat satu benda yang akhirnya benda tu kita akan tertonjol, tapi dia menyalahi kebiasaan dan adat tempatan. Kerana benda ni juga dalam konsep agama, adat kepada satu-satu tempat dan satu-satu kaum turut diambil kira. Sebab tu dia timbul satu kaedah fiqh, al-'adatu muhakkamah. Adat satu-satu kaum dan tempat dia boleh dijadikan sebagai hukum dengan syarat-syarat dia. Jadi agama ajak kita, bila kita pergi satu-satu tempat, bila kita pergi satu-satu kaum, kita kena ikut, kita kena raikan. Jangan sampai kita buat perkara yang menyalahi huruf mereka, menyalahi huruf mereka. Perkara itu tak bertentangan dengan syarak, tapi perkara itu bertentangan ataupun menyalahi sikit dengan huruf tempatan, maka kita raikan. Saya bagi contoh mudah lah. Orang Arab, masyarakat Arab, orang perempuan yang berpakaian warna cerah, khususnya putih, ini satu benda yang menyalahi huruf orang, menyalahi kebiasaan. Dan benda itu bukanlah kata bertentangan dengan syarak, tapi menyalahi kebiasaan. Orang Arab akan anggap heran, akan anggap pelik sikit benda. Maka bila kita pergi ke tempat tu, kita kena raikan lah. Kita kena raikan seboleh mungkin. Ikutlah tradisi mereka ataupun kebiasaan mereka. Kerana itu menyalahi konsep yang menyamai konsep yang diajar oleh agama. Yang ketiga, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, memakai sesuatu yang membawa kepada kemasyhuran adalah sesuatu yang makruh. Pakaian yang membawa kepada kemasyhuran adalah pakaian yang terlalu mewah ataupun terlalu lusuh, melampaui kebiasaan. Kata Ibnu Taimiyah, pakai kemasyhuran ni apa? Pakai yang terlalu mewah, menonjol. Sampai orang tengok, dia ni, pakai yang terlalu mewah. Ataupun pakaian yang terlalu lusuh, sampai orang akan tengok dia, orang akan kata dia ni tawaduk. Sampai tahu dia buat-buat. Pakai terlalu mewah ataupun pakai terlalu lusuh, lekeh lah. Ini benda yang menyalahi daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan dia buat tu, orang akan tengok dia. Bila orang tengok tu lah dia akan jadi masyhur. Orang akan tengok sama ada dia pakai terlalu melebih, orang akan tengok, ataupun dia pakai terlalu lekeh sampai orang akan tengok apa dia ni. Tawaduk ke apa, orang akan tengok macam tu. Benda ni lah yang dikatakan pakai syuhrah tadi. Yang hadis Nabi kata apa? Siapa yang pakai dengan pakaian kemasyhuran, maka Allah akan pakaikan dengan pakaian kehinaan dia pada hari akhirat kelak. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tajuk yang kedua untuk kita tengok sikit pada pagi ini ialah berkaitan dengan fi adab fil musafahah wa taqbilil yad, iaitulah hadis-hadis yang menceritakan tentang adab bersalaman dan juga takbil. Takbil ni makna apa? Mencium tangan. Kita salam dan kita cium tangan. Benda ni boleh ke tak? Ada 3 hadis dalam tajuk ni. Yang pertama riwayat dari Abdullah bin Umar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasafahu yazhabil ghil wa tahadaw tahabbu
وتذهب الشحناء. حديث صحيح رواه مالك. وعن سيدتنا أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد الحميد بيده. رواه الترمذي في سننه. Yang ketiga, wa an Abdurrahman ibn Razin min at-tabi'in qala mararna bir-Rabaza faqila lana ha huna Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu fa'atainahu fasallamna alayhi فأخرج يديه فقال بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخرج له كفا ضحمة كأنها كف بعير فقمنا إليه فقبلناها. Hadis Hasan rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad. Jadi ada 3 buah hadis dalam tajuk ni. Yang pertama, riwayat dari Abdullah bin Umar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tasafahu, bersalamlah. Nabi suruh bukan bagi salam satu bab. Nabi suruh salam kerana ia menghapuskan hasad dengki. Bila salam ni, dia akan menggugurkan perasaan hasad. Hendaklah kalian saling memberi hadiah kerana dia membuahkan kasih sayang dan menghapuskan permusuhan. Nabi dalam hadis ini Nabi sebut 2 benda. Bagi salam, dia menggugurkan perasaan dengki. Yang kedua, saling menghadiah, dia akan menambahkan kasih sayang dan dia akan menghapuskan permusuhan. 2 benda yang Nabi ajak. Benda tu kadang-kadang benda biasa, kita nampak tu macam biasa je, tapi Nabi ajak supaya kita boleh wujudkan satu sistem kehidupan masyarakat yang sejahtera. Antara kata kunci kepada masyarakat yang sejahtera, Nabi ajak buat 2 benda tadi. Saling salam bersalam, salam menyalam, supaya gugur perasaan hasad dengki. Tak ada perasaan dengki, tak ada perasaan dendam, tak ada perasaan tak puas hati ke orang. Dan yang kedua, saling menghadiahkan. Sekadar kemampuan, hadiah menghadiahkan, kerana dengan hadiah menghadiah dia menambahkan kasih sayang, dia akan menggugurkan permusuhan. Hadis yang kedua dalam tajuk ni riwayat dari Asma binti Yazid, seorang sahabiyah, sahabat perempuan. Dia kata pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di masjid di mana tempat sekumpulan wanita sedang duduk. Satu hari orang perempuan duduk tepi masjid, Nabi lintas. Bila Nabi lintas, baginda memberi isyarat dengan tangannya dengan maksud memberi salam. Bukan Nabi pergi salam, Nabi beri salam dan Nabi angkat tangan sebagai tanda isyarat. Assalamualaikum. Macam kita dah buat lah. Nabi angkat tangan, Nabi beri salam. Seorang perawi hadis nama dia Abdul Hamid, dia tunjuk contoh. Dia memberikan isyarat dengan tangannya untuk memberi salam. Dia kata Nabi buat macam ni. Bila dia riwayat, dia kata Nabi angkat tangan. Nabi beri salam kepada sahabat-sahabat wanita yang sedang berkumpul di satu tempat. Dalam hadis yang ketiga, Abdurrahman ibn Razin dari kalangan tabi'in, dia berkata, kami lalu di Rabazah, satu tempat. Lalu dikatakan kepada kami, Salamah ibn Aqwa berada di sana. Dan kami lintas satu tempat di Rabazah. Ada orang kata, itu Salamah bin Aqwa tu. Siapa dia Salamah bin Aqwa? Salah seorang dari sahabat Nabi. Riwayat hadis ni tabi'in. Dia tak pernah jumpa Nabi. Dia perintah-lintas, dia berkata, itu nampak macam Salamah. Itulah sahabat Nabi. Maka kami pun memberi salam kepadanya. Kami pun pergi bagi salam kepada dia. Dia menghulurkan kedua tangannya lalu berkata, aku telah berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangannya. Dia bersuara tangan nak salam, dia kata ni tangan aku ni pernah bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendepakan kedua tangannya dengan sangat luas seperti kedua kaki unta. Kami bangun lalu mencium tangannya. Dia susuar tangan, dengan begitulah kami pun salam dan kami cium tangannya. Jadi 3 hadis yang dalam tajuk ni berkaitan dengan salam. Satu, memberi salam, beri salam assalamualaikum. Yang kedua, bersalam, itu bersalaman, musafahah dia panggil. Jadi salam ni satu benda yang Nabi kimpin dalam ucapan sulung Nabi ketika sampai di bumi Madinah, ialah benda ni.
Waktu Nabi mula sampai di Madinah, Nabi sampaikan ucapan Nabi, antara intipatinya ialah afshus salam, sebarkan salam, beri salam. Dalam hadis lain kata apa? Beri salam pada siapa-siapa yang kamu kenal ataupun yang kamu tak kenal. Jumpa orang, beri salam. Pada salam maksudnya apa? Ungkapan salam itu ialah doa kepada kesejahteraan, doa kepada keselamatan. Dan agama ini datang dengan pakej salam. Islam itu dari salam, maknanya sejahtera, selamat, keselamatan. Dan nilai keselamatan itu patut disebarkan dengan cara kita saling doa mendoa. Kita beri salam. Yang kedua dalam tajuk ni, dia nak suruh kita selain daripada beri salam, kita juga dituntut untuk bersalaman. Apabila kita bertemu, apabila kita ada ruang, maka kita bersalaman. Dan bersalaman ini satu sifat yang sangat-sangat diajar oleh baginda Nabi SAW, kerana dia akan menonjolkan, menggugurkan perasaan hasad, dan dia akan mewujudkan sifat lemah lembut. Bila kita salam dengan orang ni, kita ada satu sifat kasih sayang, sifat lemah lembut dia akan main diri kita. Jadi ada tak waktu-waktu tertentu nak kena salam? Tak ada lah. Waktu tertentu ni dia tak ada secara nasnya. Tapi apabila kita bertemu, apabila kita jumpa dengan siapa-siapa, kita disunatkan untuk kita bersalaman sebagai tanda kata kita nak mengeratkan hubungan kasih sayang sesama kita. Tapi salam yang dimaksud dalam hadis tadi, salam sama-sama jantina lah. Adapun yang bukan mahram, maka tak boleh lah. Sebab dalam hadis disebut Nabi bagi salam kat wanita, tapi Nabi tak bersalaman. Nabi tak bersalaman dengan wanita, Nabi bagi salam. Jadi dari teks hadis yang kata Nabi bagi salam tadi, pengajarannya ialah adalah dibolehkan bagi orang lelaki untuk beri salam kepada wanita dengan beberapa syarat. Pertama, kalau beri salam kepada kumpulan wanita, boleh Yang duduk ni ramai-ramai, dia seorang, dia bagi salam kepada kumpulan wanita, seperti yang Nabi buat, dibolehkan. Ataupun dia seorang lelaki beri salam kepada wanita yang dari sudut umur dia dah tua, yang sekira-kira tidak timbul fitnah, yang sekira-kira bukan salam tu dengan tujuan-tujuan lain. Salam biasa, itu diharuskan. Tapi kalau salam yang disampaikan tu dengan tujuan ada unsur-unsur syahwah, diberi salam tu dengan tujuan-tujuan tertentu lah, yang orang akan pandang serong, maka itu tak boleh. Kita beri salam kepada seorang perempuan, seorang lah beri salam, itu tak boleh. Itu adalah dilarang kerana dia boleh menimbulkan fitnah. Adapun wanita berkumpulan, tak ada masalah lah. Macam yang Nabi buat tadi, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sekiranya wanita itu berkumpulan, maka dibolehkan memberi salam kepada mereka. Ini berpandukan dalil yang jelas di mana Rasulullah SAW memberi salam kepada sekumpulan wanita dengan lafaz. Nabi beri salam Assalamualaikum dan isyarat tangan, angkat tangan, sebab mereka agak jauh. Jadi berdasarkan hadis tu, maka kata Imam Nawawi, lelaki dia seorang, dia bagi salam dekat kumpulan wanita, maka itu adalah tidak dilarang, dibolehkan dan diharuskan. Yang ketiga, beri salam, cium tangan pula. Bila kita salam, kita cium. Apa hukumnya? Ulama berbincang dengan panjang lebar, banyak pandangan dalam tajuk ni, perbuatan mencium dan semua ni apa hukumnya? Dia bergantung kepada tujuan. Kalau kita salam dan kita kucup tangan kepada ibu ayah, itu perlulah, sebab ia sebagai satu penghormatan. Itu sebagai satu penghormatan. Dia boleh, dia harus. Tapi kalau dengan tujuan lain, ataupun kita kucup tangan kita sebagai pada orang alim, kepada orang yang lebih tua, kepada pemimpin, ini menjadi perbezaan di kalangan para ulama. Sebahagian mengharuskan dan sebahagian menyatakan tak boleh. Tak boleh. Sebab tak boleh ni dia boleh bawa kepada unsur riya, unsur dan sebagainya. Tapi yang kata tak boleh pun, yang kata boleh pun dia tetap meletakkan satu garis panduan, iaitulah kucup tangan ni dia bukan sampai kepada unsur-unsur ta'zim,
unsur-unsur membesar dan mengagungkan. Karena kita tak boleh membesarkan manusia, membesarkan makhluk tak boleh. Tapi kalau sekadar menghormati, sebagai tanda penghormatan itu diharuskan. Para ulama pun, hatta para ulama kontemporari, para ulama semasa, sebahagiannya memilih untuk dia pun tak akan bagi untuk orang kucuk tangan. Ada tawaduk yang ada pada sikap, pada diri mereka lah. Pada diri mereka. Saya masih ingat, kalau tuan-tuan boleh carilah video, banyak contoh. Almarhum Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, tokoh ulama dunia Islam yang cukup hebat, syahid pada beberapa tahun lepas, ketika dia mengajar di Masjid Al-Iman di Damsyik, Syria, di bom. Cerita tu masyhur. Dia letupan bom berlaku ketika dia sedang mengajar. Dia punya style, dia tak akan, bahkan dia akan marah kalau orang duk nak cium tangan dia. Dia tak akan bagi. Sebagai tawaduk dia lah. Dan kita, orang yang mengaji ni orang faham lah. Kalau duk nak pucuk tangan dia, dia akan marah. Dia akan tarik dan dia akan marah. Ini cara dia. Tapi ada sebahagian yang mengharuskan. Cuma yang mengharuskan tetap dengan kaitan salam pucuk itu berpada. Dia bukan bawa kepada unsur kita nak sampai mengagungkan. Bila dia ada unsur mengagungkan, itu dia akan bawa kepada perkara yang tak elok. Takbil, mengucup ni dengan sebagai tanda kita hormat dia, dengan ilmu yang ada pada dia, dengan jawatan yang ada pada dia, dengan usia yang lanjut pada dia, kita hormat dia dengan kita kucup. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah, bahkan dia sebahagian dari tata cara dan adab. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, tajuk yang seterusnya untuk kita perhati sikit pada pagi ini berkaitan dengan adab at-ta'amul asna al-wudu. Iaitulah hadis-hadis berkaitan dengan adab ketika kita berwudu. Hadis berkaitan adab ketika kita berwudu. Ada 3 hadis yang kita baca ringkas-ringkas insya-Allah. Yang pertama riwayat dari Abu Hurairah, annahu tawadda'a fa ghassala wajhahu fa asbagha al-wudu, thumma ghassala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'abd, thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil 'abd, thumma masaha ra'sahu, thumma ghassala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fis sa', thumma ghassala rijlahu al-yusra hatta ashra'a fis sa', thumma qala hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasulullah antumul ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah min isbaghil wudu faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Rawahu Al-Bukhari. Yang kedua riwayat dari Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yaghtasilu bis sa' ila 5 abda'. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang ketiga daripada Abdullah bin Amr ibn As qala jaa'a a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu' fa arahu al-wudu'a thalathan thumma qala hakaza al-wudu'u faman zada 'ala hadha faqad asa'a wa ta'adda wa zalama. Hadis hasan sahih riwayat An-Nasa'i. Dan 3 hadis. Yang pertama dari Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, Abu Hurairah dia berwudu, dia tunjuk dekat anak murid dia berwudu dengan membasuh wajahnya dengan sempurna. Kemudian beliau membasuh tangan kanannya hingga mencapai bahagian lengan atas pada siku lah, atas pada siku. Seterusnya beliau membasuh tangan kirinya sehingga mencecah bahagian lengan atas. Kemudian beliau menyapu kepalanya dan membasuh kaki kanannya hingga mencapai betisnya. Selepas itu beliau membasuh kaki kirinya hingga mencapai betisnya. Beliau kemudian berkata, beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi Abu Hurairah dia satu hari dia berwudu, dia basuh muka, dia basuh tangan sampai atas, basuh kepala, sapu kepala, basuh kaki sampai betis. Kemudian dia kata macam ni aku tengok Nabi berwudu. Dan Nabi pernah kata, bila dia riwayatkan hadis, tunjuk contoh perbuatan Nabi, dia sebut pula Nabi pernah kata, Nabi pernah bersabda, kalian akan mendapati tangan dan kaki kalian bersinar di hari kiamat disebabkan wudu yang sempurna. Jadi kata hari kiamat nanti, kamu yang berwudu ni akan dapati ada kesan dari wudu tu, dia bercahaya, dia keluarkan sinar sebab kesan daripada wudu. Sesiapa yang mampu, Nabi kata,
maka hendaklah dia melebihkan basuhan tangan dan kakinya. Jadi untuk nak dapatkan, kan Nabi kata kesan wuduk ni dia akan mai apa di hari kiamat kelak. Maka orang yang boleh ambil wuduk ni bagi pelebih sikit. Wuduk rukunnya sampai mana? Sampai siku. Dalam hadis tadi Abu Hurairah dia basuh sampai atas. Sampai atas siku. Dia panggil adud. Orang Melayu tak ada perkataan yang ni. Dia panggil atas ya. Adud. Ini bahasa Arab dia panggil adud. Jadi Abu Hurairah basuh sampai atas ni. Kaki hak yang wajib sampai mana? Sampai buku lali, buku kaki. Mata kaki tu. Tapi Abu Hurairah basuh sampai betis. Sebab Nabi kata, siapa yang boleh lebihkan sikit basuhan. Supaya hari akhirat kelak, dia akan dibangkitkan dalam keadaan lebih bercahaya pada tempat-tempat yang dia pernah berwuduk. Dalam hadis yang kedua, Anas bin Malik kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan satu mud air. Nabi berwuduk dengan satu cupak air. Satu cupak. Dia ukuran dah ni dia tak cupak dah, dia pakai liter. Satu cupak ni berapa? Saya tak ada nak ni. Tapi sikit lah. Nak abad kata sikit, mungkin satu botol ni kot mungkin lah. Mungkin satu botol mineral Nabi berwuduk. Ataupun sikit dari ini lagi. Sikit daripada satu botol. Dan Nabi mandi dengan satu gantang. Sehingga 5 mud air. 5 cupak. Satu gantang lah. Satu gantang banyak mana sangat. Itu Nabi mandi. Kita kalau nak suruh wuduk dengan ni pun belum tentu. Belum tentu kita rasa cukup. Tapi itu kadar wuduk yang digunakan oleh Nabi. Dalam hadis yang ketiga, Abdullah bin Amr ibn As berkata, seorang Arab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyakan kepada baginda tentang cara menunaikan wuduk. Maka Rasulullah menunjukkan kepada Arab itu cara melaksanakan wuduk dengan mengulangi 3 kali basuhan pada setiap anggota. Ada seorang Arab Badawi mai jumpa Nabi. Minta Nabi ajak dia cara berwuduk. Kan Nabi perlu berwuduk, Nabi tunjuk contoh. Dan bila Nabi tunjuk contoh, Nabi kata wuduk ni 3 kali pada setiap kali basuhan. Baginda kemudian berkata, beginilah caranya menunaikan wuduk. Sesiapa yang berlebih-lebihan, lebih daripada kadar ini, maka dia berdosa, melampau dan menzalimi. Dia kata wuduk ni 3 kali. Siapa yang duduk lebih daripada apa yang aku ajar ni, dia melampau. Dia menzalimi. Bahkan dia boleh bawa kepada unsur dosa. Sebab ada tabzir tadi. Jadi 3 hadis ni, antara pengajaran yang boleh kita ambil ialah kita kena sempurnakan wuduk seboleh mungkin. Sempurna dalam arti kata, dia ada 2. Sempurna dan tadi kita baca hadis melebih. Melebih ni bukan bermakna sampai bawa kepada unsur-unsur pembaziran. Kadar yang ditentukan 3 kali, ikut 3 kali lah. Tapi 3 kali itu buat dengan sempurna. Lebih tadi, lebih had. Bukan lebih kadar. Bukan lebih daripada bilangan. Maknanya, kalau sampai siku, lebih sikit atas. Bukan makna 3 kali itu buat sampai 5 kali. Tak. Itu silap faham. Maksud lebih ialah lebih daripada kadar sikit yang disuruh tu. Jadi dalam wuduk dia suruh kita sempurna. Kataan sempurna dia bukan bermakna kena guna ayat yang banyak. Sebab tu dia punya hadis Anas tadi. Nabi suruh kita Nabi tunjuk contoh gunakan ayat dengan kadar yang sederhana. Sebab kalau melebih-lebih dia akan bawa kepada unsur pembaziran. Sebab tu saya ingat almarhum Tok Guru Ni Aziz dalam salah satu kuliah dia lah. Saya pernah dengar kuliah dia. Dia pernah sebut tentang maksud bazir ni apa dalam berwuduk. Kita ambil wuduk, biasa duk guna paip. Bila kita ambil paip, kita basuh muka, kita biar air terbuka, kita duk tonyuh muka lama. Itu sebahagian daripada maksud pembaziran. Cuma kita tak perasan lah benda tu, kita buat. Kan kita ambil paip, kita basuh muka. Waktu basuh muka tu kita duk gosok nak bagi sempurna. Tapi pada masa yang sama, kita duk biar air tu mengalir. Air tu terbiak saja. Itu juga termasuk dalam pembaziran. Maka kena seimbang antara kita nak sempurnakan wuduk dengan kita nak melebihkan kadarnya. Jangan sampai pula kita melakukan unsur-unsur pembaziran, kerana itu sangat-sangat dilarang, bahkan tidak tunjukkan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, Imam An-Nawawi berkata,
Para ulama bersepakat akan makruhnya melebihi 3 kali basuhan dalam berwudu. Para ulama sepakat. Lebih dari 3 kali itu makruh. Yang dimaksudkan dengan 3 basuhan adalah 3 basuhan yang meliputi anggota wudu. Sekiranya tidak mungkin diselaputi sesuatu anggota wudu itu kecuali dengan 2 cedokan air, maka 2 cedokan air itu dikira 1 cedokan. Sekiranya seseorang itu ragu-ragu adakah dia telah membasuh sebanyak 3 kali atau 2 kali, hendaklah dia menganggap dirinya telah membasuh sebanyak 2 kali dan mencukupkan basuhan yang ketiga. Ini adalah pendapat yang betul yang dipilih oleh kebanyakan ahli mazhab Syafi'i. Adapun basuhan keempat, ia adalah bid'ah dan makruh sekiranya disengajakan. Ini kataan Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Kalau buat perbuatan itu dengan sengaja, dia boleh dikira makruh. Bahkan dia guna perkataan bid'ah. Makna benda dia lebih. Kalau sengaja lah. Tapi kalau dia ragu-ragu 2 ke 3, pilih 2 lah. Untuk melengkapkan 3. Sebab yang yakinnya 2. Dan kalaupun, ataupun dia buat 3, tapi 3 tu belum sempurna. Maknanya tak ada tempat yang tak kena lagi. Maka dia perlu lengkapkan. Jadi, dalam kita nak membicarakan tajuk ni, kita kena faham perkataan sempurna dan juga perkataan lebih tadi, melebihkan, dan kena kaitkan sekali dengan pembaziran. Jadi bila kita faham semua tu, maka kita akan buat laksanakan wuduk dalam konsep dalam keadaan yang paling lengkap seperti mana wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi gunakan ayat yang tidak banyak ketika berwuduk. Dan Nabi gunakan ayat. Walaupun ayat tak banyak, tapi Nabi buat 3 kali. Kerana itu sunnahnya. Adakah salah kalau buat sekali lengkap? Sekali boleh. Dalam keadaan tertentu kita duduk di tempat yang ayat tak ada, kita naik kapal terbang yang tak boleh dia guna ayat banyak. Jangan pula kita duduk 3 kali. Buat dekat sekali lah. Kerana itu dia pelaksanaan berdasarkan kepada tempat dan situasi. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita dapat baca 9 buah hadis pada pagi ini. 3 dalam tajuk apa tadi yang mula-mula adab berpakaian, kemudian 3 hadis dalam adab salat dan mencium tangan, dan yang ketiga dalam adab berwudu, 3 hadis. Mudah-mudahan dia ada manfaat dan kebaikan pada kita bersama, insya-Allah. Tajuk yang akan datang insya-Allah kita tengok adab pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari yang kita berada ni, dia ada adab tersendiri. Adab apa yang perlu kita ikut laksanakan. Kemudian dia akan main pula bicara tentang adab dalam ketaatan. Dalam kita nak buat ibadah, dia ada adab dah. Ibadah ketaatan kita nak buat ni, dia bukan ikut dah. Dia ada tata cara. Adab ni mana tata cara, kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kita baca sabar sikit ni, dia memberikan garis panduan kepada kita untuk kita cuba mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kita berada pada bulan Maulidur Rasul. Antara salah satu dari bukti kecintaan kepada Nabi adalah kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Sunnah-sunnah Nabi itu nak dapat di mana? Dapat dalam hadis-hadis Nabi yang dipewariskan kepada kita, yang dihimpun oleh para ulama, yang diriwayatkan sebegitu banyak hadis-hadis Nabi. Semuanya itu sunnah Nabi yang perlu untuk kita cari, kita baca, kita hayati dan kita praktikkan. Mudah-mudahan inilah salah satu daripada tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, tersalah, tersilap, terkasak bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-tuan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.